Sepanjang hidup Anda membesar dengan mendengar satu janji yang tidak terucap bahawa peperangan di Eropah adalah perkara masa lalu, bahawa kereta kebal melintasi sempadan hanyalah kisah dalam buku sejarah. Tetapi janji itu telah berakhir. Dan ia tidak berakhir sekaligus dengan dentuman. Ia berakhir secara perlahan-lahan. Sebuah kabel terputus di dasar laut di sini, drone yang hilang di sana, sebuah kilang terbakar di tengah malam. Sehinggalah pada suatu hari, seluruh benua menyadari perkara yang sama pada masa yang sama. Rusia tidak kemana-mana, cuma taktiknya yang berubah. Dan Eropah yang telah menghabiskan 30 tahun membubarkan tenteranya sendiri, akhirnya sedar. Dari sempadan yang sejuk dari negara-negara Baltik hingga ke pusat industri Jerman, sedang berlaku perlumbaan persenjataan semula terbesar yang pernah disaksikan benua ini sejak Perang Dingin. Tembok konkrit sepanjang 700 km sedang dibina dari tanah. Gergasi Jerman yang suatu ketika dahulu berlatih dengan batang penyapu, kini membeli peluru berpandu yang mampu mencapai Moskow. Dan satu pakatan yang semua orang sangka sudah mati, membuktikan di ais Baltik bahawa ia masih tahu bertindak sebagai satu. Dalam beberapa minit akan datang, Anda akan faham perubahan ini dalam 4 bab. Pertama, sempadan paling tegang di dunia dan jenis peperangan yang tidak kelihatan sedang berlaku di sana. Kemudian, bagaimana malah bekas kuasa besar pun terperangkap tanpa bersedia. Seterusnya, kebangkitan gergasi Eropah yang sedang tidur. Dan akhirnya, bukti bahwa Barat apabila mereka bertekad masih mampu menggigit. Dan soalan yang menghubungkan semua ini hanyalah satu. Adakah Eropah akan sempat melindungi dirinya? Mari kita mulakan dengan menjawab soalan ini tepat di tempat bahaya itu paling nyata, di sempadan dengan Rusia. Betul-betul di sempadan dengan Rusia, sesuatu yang sangat besar sedang muncul dari tanah. Barisan demi barisan piramid konkrit tertanam di dalam tanah sejauh mata memandang. Parit-parit yang cukup dalam untuk menelan sebuah kereta kebal sepenuhnya. Ladang periuk api, sensor tersembunyi di dalam hutan. Ia sepanjang 700 km merentasi 3 negara. Ini adalah proyek pertahanan terbesar yang dibina oleh Eropah sejak Perang Dingin. Dan tiada siapa yang membina sesuatu seperti ini sesuka hati. Tiada siapa yang menanam 700 km konkrit di sempadan sendiri tanpa rasa ketakutan yang amat sangat terhadap apa yang mungkin datang dari sebelah sana. Jadi, inilah soalannya. Menunggu apa? Sebab disinilah perkara jadi pelik. Sudah 4 tahun Rusia cuba dan masih tak berjaya menawan Ukraine. 4 tahun. Jadi, terangkan satu perkara kepada saya. Kenapa sekarang juga Latvia, Estonia, dan Lithuania, 3 negara Baltik yang bersempadan dengan Rusia, sedang menggali parit dengan tergesa-gesa seolah-olah mereka menjangkakan kereta kebal musuh akan datang esok pagi. Dan apa yang mereka nampak yang kita tak nampak? Jawaban untuk soalan itu? Sebenarnya, ia lebih banyak menceritakan tentang jenis bahaya yang Rusia telah jadi. Dan apabila Anda faham apa yang sebenarnya berlaku di sempadan ini, Anda akan melihat tembok konkrit ini dengan cara yang sangat berbeza. Mari kita mulakan dengan melihat secara terus kepada keadaan sebenar. Perang gini. Kerana ada perbezaan yang sangat besar antara apa yang Rusia janji akan jadi dan apa yang kini sudah jadi. Apabila kereta kebal Rusia melintasi sempadan Ukraine pada tahun 2022, rancangan asalnya adalah untuk menawan ibu kota, Kiev, dalam beberapa hari sahaja. Ia sepatutnya berlaku dengan pantas. Ia sepatutnya mudah. Ia sepatutnya menunjukkan kepada dunia kekuatan tentera kedua terbesar di dunia. 4 tahun kemudian, tentera itu masih tersekat. Ukraine bukan sahaja bertahan, malah pada tahun ini berjaya mengambil semula kawasan yang telah dirampas. Pada awal tahun ini, buat pertama kalinya sejak 2023, rakyat Ukraine berjaya memperoleh lebih banyak wilayah daripada yang hilang dalam sebulan penuh. Rusia kehilangan kira-kira 1,000 anggota tentera setiap hari.
Dan mereka kekurangan kenderaan berperisai sehingga perarakan kemenangan di Moskow, iaitu perarakan yang diadakan khusus untuk mempamerkan seluruh kekuatan tenteranya, tahun ini berlangsung hampir tanpa sebarang kereta kebal di jalan raya. Bagi tentera yang berjanji akan menakluki Ukraine dalam masa seminggu, itu sudah cukup membuktikan segalanya. Sekarang, simpan imej itu dalam fikiran buat sementara waktu. Kerana di sinilah, kebanyakan orang membuat kesimpulan yang mudah. Kebanyakan orang berpikir, jika Rusia sendiri sukar bergerak di Ukraine, maka mereka tidak lagi boleh menjadi ancaman sebenar. Dan disitulah sebenarnya kesilapan berlaku. Adakah tentera yang tersekat akan berputus asa? Ya, mungkin tentera akan berputus asa. Tetapi rejim yang telah mempertaruhkan segalanya dalam peperangan tidak akan berputus asa. Fikirkan tentang situasi yang Vladimir Putin telah terjebak dalamnya. Dia telah menjadikan perang ini sebagai sebab utama kewujudan pemerintahannya sendiri. Dia telah menggerakkan seluruh ekonomi untuk berputar di sekelilingnya. Dia telah menghantar ratusan ribu lelaki menuju kematian. Seorang pemimpin dalam keadaan seperti ini tidak boleh sekadar datang kepada negaranya sendiri dan berkata, "Dengar, semuanya sia-sia sahaja." Saya rasa lebih baik berhenti. Berhenti bagi dia lebih berbahaya daripada teruskan. Jadi, jika pintu depan tertutup, jika serangan secara paksa, tidak lagi berkesan apa yang tinggal. Yang tinggal hanyalah pintu belakang. Dan disinilah keadaan menjadi lebih berbahaya, kerana musuh yang terdesak tidak menjadi kurang berbahaya. Dia menjadi lebih tidak dapat dijangka. Sebenarnya, musuh yang masih mempunyai banyak perkara untuk hilang. Baiklah, yang itu akan berfikir dua kali. Tetapi musuh yang merasakan dia sedang kehilangan segalanya akan mula melakukan perkara yang sebelum ini dia tidak akan lakukan. Kesulitan yang dihadapi oleh Rusia tidak menghilangkan bahaya yang ada. Ia hanya menukar bentuk bahaya itu, menukar kereta kebal yang datang dari hadapan dengan sesuatu yang jauh lebih sukar untuk dilihat dan jauh lebih sukar untuk dilawan. Dan tahu tak apa maksud pintu belakang itu sebenarnya? Baiklah, biar saya ceritakan satu kisah yang benar-benar berlaku di dasar Laut Baltik. Pada malam Christmas, sebuah kapal tangki minyak lama, jenis yang tiada siapa tahu milik siapa, sedang merentasi Laut Baltik. Di bawah kapal itu, di dasar laut, terdapat kabel tenaga yang menghubungkan Finland ke Estonia. Dan semasa belayar, kapal itu telah menyeret sauhnya di dasar lautan. Bukan hanya beberapa meter, tetapi lebih dari 10 kilometer. Sauh itu telah mengoyakkan dasar laut, seperti pisau, dan memotong kabel elektrik. Dan bukan itu saja, ia juga memotong kabel komunikasi. Finland telah merampas kapal itu. Dan kemudian datanglah bahagian yang paling mendedahkan dalam seluruh cerita itu. Kapal itu adalah sebahagian daripada armada rahasia Rusia. Armada bayangan yang terkenal itu. Sekumpulan kapal tangki minyak lama tanpa pemilik yang jelas di atas kertas yang digunakan oleh negara itu untuk dua kerja kotor. Satu, mengelak sekatan dan menjual minyak secara tersembunyi. Dan satu lagi, kita baru mengetahuinya sekarang, menyebabkan kerosakan di dasar laut. Tetapi apabila kes itu dibawa ke mahkamah, mahkamah membebaskan anak kapal. Mereka tidak dapat membuktikan bahwa ia dilakukan dengan sengaja. Dan disitulah bahaya sebenarnya terletak. Lihat, kerosakannya adalah nyata. Kabel telah dipotong, bekalan elektrik telah diputuskan. Kerugian itu memang benar, tapi bagaimana dengan kesalahan? Siapa yang bertanggung jawab? Ia hampir mustahil untuk dikatakan. Adakah ini satu sabotaj atau hanya sauh yang tidak diikat dengan betul? Anda tidak pernah dapat membuktikannya. Dan itu bukan kes terpencil. Ada sekurang-kurangnya 11 insiden seperti itu di Baltik. Kabel-kabel dipotong satu demi satu, sentiasa dengan cara yang sama, sentiasa mustahil untuk dibuktikan. Itu adalah perang. Tetapi ia adalah perang yang direka supaya tidak pernah kelihatan seperti perang. Dan ada sebab yang sangat khusus mengapa ia direka sedemikian. Jadi, terdapat satu garisan yang Rusia tidak boleh langgar. Dan garisan itu ada namanya, artikel kelima. Anda mungkin sudah tahu peraturannya. Serangan ke atas sebuah negara NATO adalah serangan ke atas semua negara sekaligus. Jadi, jika Rusia menyerang Estonia dengan kereta kebal, Rusia bukan sahaja berdepan dengan Estonia. Rusia sedang berdepan dengan Amerika Syarikat, Jerman, Prancis, seluruh dunia sekaligus.
Ini adalah jenis peperangan yang tiada siapa mahu mulakan. Jadi Rusia akan membuat perkiraan. Menyerang secara terang-terangan dengan kereta kebal akan mengaktifkan artikel 5 dan membawa seluruh dunia menentang Rusia. Tetapi memotong kabel di dasar laut, melepaskan drone yang kononnya tersesat dalam perjalanan, atau menolak kumpulan besar pendatang ke sempadan dengan sengaja untuk membebankan negara jiran. Tiada satu pun daripada itu cukup jelas untuk mengaktifkan peraturan. Ia adalah kerosakan tanpa jejak pelaku. Ia adalah peperangan yang berlaku di bawah garisan itu. Dan jika anda fikir memotong kabel dan melepaskan drone sudah cukup teruk, tunggu sehingga ia menjadi lebih buruk. Kerana serangan yang paling terancang sekali tidak datang dari dasar laut. Ia datang melalui tanda tangan pada dokumen rasmi. Pada bulan Mei tahun ini, Putin menandatangani satu undang-undang baru. Dan undang-undang itu layak mendapatkan sepenuh perhatian Anda. Kerana ia adalah bidak yang paling berbahaya. Dalam keseluruhan papan ini, undang-undang membenarkan Rusia menggunakan kekuatan tentera untuk melindungi warga negara Rusia di luar negara. Rakyat Rusia yang dipenjarakan, didakwa, atau dianiaya oleh mahkamah negara lain. Nampak macam birokrasi, saya tahu, tapi cuba perhatikan apa maksud sebenar perkara ini. Terdapat kira-kira 40.000 warga Rusia di Latvia dan lebih daripada 80.000 di Estonia. Mengikut undang-undang baru, jika mana-mana daripada mereka ditangkap atau didakwa, walaupun dengan alasan yang sangat kukuh, Rusia memberi hak kepada dirinya untuk menghantar tentera bagi melindungi individu tersebut. Anda baru sahaja melihat satu alasan untuk pencerobohan. Sedang direka-reka di depan mata Anda. Dan ini bukan teori. Ini adalah alasan yang sama yang digunakan oleh Rusia untuk menyerang Georgia pada tahun 2008. Ini adalah alasan yang sama yang digunakan oleh Rusia untuk mengambil alih Crimea dari Ukraina pada tahun 2014. Kami hanya melindungi rakyat kami. Alasan ini sudah berjaya 2 kali dan sekarang Putin telah menjadikannya undang-undang. Dia sudah sediakan lebih awal, menunggu hari yang sesuai untuk digunakan. Jadi, mari kita sambungkan semua bahagian sebab disinilah keseluruhan rancangan itu muncul. Lihat setiap perkara secara berasingan. Drone yang jatuh itu adalah insiden. Kabel yang dipotong itu adalah kemalangan. Satu undang-undang baru hanyalah sekeping kertas. Setiap satu secara berasingan nampak seperti perkara kecil. Mudah untuk diabaikan. Tapi ketiga-tiganya bersama di sempadan yang sama pada tahun yang sama. Itu bukan nasi malang. Itu adalah rancangan. Dan rahsia rancangan itu adalah setiap bahagian menguji batas. Sedikit sahaja. Tiada satu pun daripadanya sendirian cukup besar untuk memulakan peperangan. Sekarang beritahu saya. Jika Anda adalah Latvia, Estonia, atau Lithuania, negara-negara kecil dengan Rusia di sempadan, adakah Anda akan berdiam diri menunggu untuk melihat yang mana satu akan menjadi pencetus terakhir? Sudah tentu tidak. Dan sekarang, tembok konkret dari awal video itu akhirnya masuk akal. Piramid konkret yang saya tunjukkan kepada Anda di awal tadi bukanlah kehendak semata-mata. Itulah jawabannya. Terdapat 3 barisan konkret. Begitu rapat sehingga tiada satupun kereta kebal atau kenderaan berperisai boleh melaluinya. Di belakangnya terdapat parit untuk menghentikan kereta kebal. Ladang periuk api 700 km panjangnya menghubungkan negara-negara Baltik hingga ke Poland. Ini adalah barisan kubu pertahanan terbesar yang dibina oleh Eropah sejak Perang Dingin. Dan jangkaannya adalah untuk menyiapkan semuanya menjelang tahun 2028. Tapi di sini ada satu perkara penting. Ramai yang fikir bahawa ini hanyalah satu lagi tembok pegun seperti yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua dan yang mana tentera Jerman hanya memintasnya. Garis Baltik berbeza daripada itu. Ia adalah satu perangkap yang dirancang. Konkret itu bukan untuk menghentikan musuh dengan sendirinya. Ia wujud untuk memaksa kereta kebal yang mara dalam barisan untuk melakukan satu perkara, keluar dari garisan lurus. Menyimpang, memperlahankan, menyelit melalui laluan yang sempit. Dan laluan itu membawa terus ke arah muncung senjata. Di belakang tembok, pelancar roket jarak jauh sedang menunggu yang boleh mengenai sasaran sehingga 300 km jauhnya. Maksudnya, konkret tidak dapat menghentikan kereta kebal. Konkret mendedahkan kereta kebal.
Tetapi tembok konkrit hanyalah separuh daripada jawapan kerana konkrit tidak boleh menembak sendiri. Dan di sinilah langkah terkuat Barat memainkan peranan. Lihat, pada masa yang sama konkrit dibina di sempadan, NATO sedang menggerakkan orang. Ramai orang, ada seluruh kor tentera yang dahulunya berada di sebuah bandar di Jerman bernama Münster. Kor tentera ini sedang dipindahkan untuk mengambil alih komando ketenteraan Estonia dan Latvia pada tahun ini juga. Dan kor tentera bukanlah perkara kecil. Ia adalah struktur komando yang mampu memimpin kira-kira 50,000 askar dalam situasi kecemasan. Sehingga kini, seluruh pertahanan negara-negara Baltik diselaraskan oleh satu komando sahaja di Poland. Dengan komando kedua ini, NATO menggandakan keupayaan tindak balas di rantau tersebut. Istilah yang digunakan oleh pegawai itu untuk menggambarkan idea tersebut ialah kekuatan besar dengan kepantasan. Dan ini penting kerana sebab geografi yang kejam. Negara-negara Baltik adalah kecil. Mereka tidak mempunyai ruang untuk berundur. Jika Rusia menyerang, tiada masa untuk berfikir. Pertahanan mesti sudah disediakan terlebih dahulu. Jadi, konkrit melambatkan musuh, memberi beberapa minit berharga dan kor tentera akan menggunakan minit-minit itu untuk bertindak balas. Dan di laut, Barat telah melancarkan misi tentera laut tetap khusus untuk memantau armada bayangan yang memotong kabel-kabel itu. Seperti yang Anda boleh lihat, Barat sudah membaca langkah itu. Mereka faham bahawa ancaman itu telah berubah bentuk dan mula bergerak di dua medan. De darat dan de laut. Jadi, selesai. Semuanya sudah selesai, betul? Akan bagus kalau begitu. Tapi jawapannya tidak semudah itu. Disinilah terletaknya ketegangan sebenar dalam cerita ini. Kerana tembok itu hanya akan siap pada tahun 2028. Dan walaupun ia siap esok, ada satu perkara yang konkret tidak dapat hentikan. Malah ada butiran yang boleh mengubah segalanya. Kabel yang terputus di dasar laut itu, mahkamah telah membebaskan anak kapal. Drone yang terbang melintasi sempadan itu sentiasa dikatakan sebagai kesilapan navigasi. Undang-undang pencerobohan menyebut tentang melindungi warga negara. Awak perasan tak apa persamaan semua perkara ini? Tiada satu pun daripadanya cukup jelas untuk seseorang menuding jari dan berkata, ini adalah serangan, mari kita balas. Dan disitulah sasaran sebenar Rusia. Bukan wilayah Baltik. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih sukar untuk dipertahankan dengan konkret. Ia adalah kehendak Barat untuk bertindak balas. Fikirkan bagaimana artikel kelima NATO berfungsi. Ia hanya berkuat kuasa selagi semua orang mempercayainya. Pada hari Rusia memotong kabel dan Eropah teragak-agak. Melepaskan drone dan Eropah berbincang sama ada itu dikira atau tidak, menggunakan undang-undang untuk menghantar tentera. Dan separuh daripada pakatan berkata, bertenang, kita jangan mulakan perang kerana perkara ini. Pada hari itu, artikel kelima menjadi sekeping kertas yang tidak bernilai. Tanpa sebarang kereta kebal melepaskan satu tembakan pun. Dan lihatlah, itu bukan andaian, ia baru sahaja berlaku. Pada penghujung Mei, semasa satu lagi malam di mana Rusia melepaskan lebih daripada 200 drone terhadap Ukraina. Salah satu daripadanya melintasi sempadan dan terjatuh di Romania, negara NATO. Ia adalah Gran 2 drone Rusia yang dipenuhi bahan letupan. Ia telah mengenai sebuah bangunan apartemen di Bandar Galați di timur negara itu dan meletup di atas bumbung. 2 orang cedera. Dan buat pertama kalinya, bangunan yang didiami oleh orang biasa telah terkena di wilayah NATO. Dan tahu apa yang berlaku selepas itu? Jawapannya akan menunjukkan kepada anda bagaimana perang ini sebenarnya berfungsi. Romania mempunyai pesawat pejuang di udara dengan kebenaran untuk menembak jatuh drone itu. Dan walaupun begitu, ia tetap terlepas. Pihak berkuasa Romania berkata, drone itu mungkin telah terpesong selepas terkena serangan di Ukraina. Adakah itu serangan yang disengajakan? Atau adakah ia kemalangan perang? Boleh nampak corak di sini? Kita sedang bertanya soalan yang sama. Kita tak dapat memastikan apa yang berlaku atau siapa yang melancarkan serangan itu. Tapi drone Rusia telah mencederakan orang di wilayah NATO. Itu adalah fakta. Dan awak tahu apa jawapan pakatan itu? Tidak. Mereka tidak mengaktifkan artikel kelima. Mereka tidak bertindak balas secara ketenteraan. Mereka menggunakan artikel keempat yang pada dasarnya bermaksud, mari kita berkumpul dan berbincang tentang perkara ini.
Mereka kemudian memanggil duta Rusia. Mereka mengeluarkan kenyataan tegas mengecam tindakan tidak bertanggung jawab itu. Itu sahaja. Perhatikan isyarat yang dihantar kepada Rusia. Bahwa mereka boleh menghentam bangunan di wilayah NATO, mencederakan orang, dan tindak balasnya hanya akan menjadi satu mesyuarat. Garis merah telah dilanggar. Dan tiada apa-apa yang serius berlaku. Setiap kali perkara ini berulang, yang seterusnya menjadi lebih mudah. Apa yang dahulunya tak terfikirkan, kini menjadi sekadar satu lagi berita. Ia menjadi norma baharu. Dan begitulah, selangkah demi selangkah, Rusia mengambil alih Crimea pada tahun 2014. Tanpa pernah melancarkan perang besar. Itulah perang yang sebenar. Ia bukan tentang sempadan, tetapi tentang keraguan. Sebenarnya, Rusia tidak perlu mengalahkan Barat di medan perang. Rusia hanya perlu Barat semakin ragu-ragu setiap kali berlaku insiden. Berpecah sedikit lagi, semakin ragu sama ada berbaloi untuk mempertahankan negara kecil dan jauh. Sehinggalah satu hari, janji untuk mempertahankan Baltik menjadi begitu rapuh dari dalam sehingga tiada siapa lagi yang mempercayainya. Bukan Rusia dan bukan juga orang Baltik sendiri. Dan itulah sebabnya tembok itu sedang dibina sekarang. Batu demi batu. Konkrit. Di atas konkrit. Orang Baltik tahu bahwa konkrit sahaja tidak akan memenangi perang ini. Tetapi ia menghantar mesej yang tiada drone mampu padamkan. Di sini, kami ambil perkara ini dengan serius. Di sini, keraguan tidak akan masuk. Bahaya sebenar bukanlah kereta kebal yang diumumkan di sempadan berbulan-bulan lebih awal. Ia adalah serangan yang datang menyamar sebagai kemalangan. Negara-negara Baltik tidak mempertahankan diri daripada perang semalam, perang kereta kebal dan sempadan. Mereka sedang melindungi diri daripada perang esok, perang yang tidak mahu merampas wilayah. Sebenarnya ia mau mematahkan kehendak Barat untuk bertindak balas. Dan tiada siapa yang masih boleh membuktikan bahawa ia wujud. Perang antara United Kingdom dan Rusia sudah pun bermula. Tidak, saya tidak melebih-lebihkan. Ini bukan ramalan. Inilah yang ketua-ketua perisikan British sendiri telah akui secara terbuka selama berbulan-bulan. Ketua MI5, perkhidmatan yang menjalankan kontra perisikan dalam United Kingdom, berkata dengan jelas bahwa Rusia committed untuk menyebabkan huru-hara dan kemusnahan di jalan-jalan Britain. Ketua MI6 pada masa itu, Richard Moore, yang mengetuai agensi Britain yang setara dengan CIA, bertanggungjawab untuk perisikan di luar negara. Malah lebih terus terang, perisikan Rusia, dalam kata-katanya, menjadi tidak waras. Dan Ketua Angkatan Tentera British mengaku dalam satu temu bual bahawa situasi sekarang lebih berbahaya daripada apa yang pernah saya lihat sepanjang kerjaya saya. Cuma perang ini bukanlah perang yang anda bayangkan. Ia tidak melibatkan kereta kebal melintasi sempadan. Ia tidak muncul di berita malam. Ia sedang berlaku betul-betul di bawah hidung kita secara senyap. Dan itulah sebabnya ia berjaya. Itulah sebabnya pada April 2026, United Kingdom melakukan sesuatu yang tiada siapa sangka akan berlaku lagi. Selepas lebih 2 dekad disimpan, London mengeluarkan dokumen paling rahsia kerajaan British dari simpanan. Satu pelan yang sepanjang Perang Dingin mengandungi arahan tepat tentang bagaimana untuk menukar seluruh negara menjadi sebuah mesin perang dalam beberapa minggu sahaja. Namanya ialah Buku Perang Kerajaan. Dan hakikat bahawa ia kembali sekarang pada saat ini ialah pengakuan rasmi bahawa London telah cuba menyembunyikan dengan apa jua cara. Zaman keamanan telah berakhir. Menurut data yang dikumpul oleh firma perunding risiko Dragonfly, hanya pada tahun 2025, serangan hibrid yang disyaki dilakukan oleh Rusia di wilayah Eropah sudah pun melebihi jumlah keseluruhan yang berlaku sepanjang tahun 2024 setakat bulan Oktober. Pada bulan September 2025, berlaku insiden terburuk setakat ini. Gerombolan drone Rusia telah terbang melintasi Poland. Pesawat tentera Rusia menceroboh ruang udara Estonia, Romania, Denmark dan Norway pada tempoh yang sama. Itulah saat di mana NATO dan Rusia hampir berkonfrontasi secara langsung sejak Perang Dingin. Tetapi, memandangkan tiada satu pun insiden ini secara berasingan,
cukup serius untuk membenarkan. Tindakan ketenteraan Eropa akhirnya hanya membantah. Sekarang, jika itu adalah peraturan di seluruh Eropa, apa agaknya yang sedang berlaku di negara yang paling menentang Putin secara terbuka sejak 2022? Kisah yang paling sinematik dalam konflik baru ini Bermula pada hari Kamis, pada 9 April 2026. Setiausaha Pertahanan British John Healey mengadakan sidang media kecemasan di Downing Street, yaitu ibu pejabat kerajaan British. Beliau masuk dengan memakai sut gelap, tali leher yang sederhana, dan mula bercakap dengan suara yang terkawal seperti seseorang yang tahu dia akan membuat pengumuman besar. Dan saya akan mendedahkan butiran mengenai operasi ketenteraan terbaru yang telah dijalankan oleh Rusia. Dan dengan berbuat demikian, saya lakukan ini untuk mendedahkan aktiviti berterusan Rusia yang mengancam kita di United Kingdom. Dan untuk menonjolkan kesiapsiagaan berterusan kami untuk bertindak balas. Healey memberitahu bahawa selama lebih dari sebulan, 3 kapal selam Rusia telah beroperasi secara senyap di bawah perairan sejuk Atlantik Utara, United Kingdom. salah satu daripadanya ialah Akula, kapal selam serangan nuklir antara yang terbesar dimiliki oleh Rusia. Mas, menurut risikan British, Akula hanyalah umpan. Sasaran sebenar operasi itu adalah 2 yang lain. 2 yang lain adalah kapal selam dari unit Rusia yang dipanggil Gudi, yaitu bahagian utama penyelidikan di perairan dalam. Tetapi nama itu sekadar nama samaran. Secara praktikal, kapal selam ini hanya mempunyai satu fungsi, seperti yang dinyatakan oleh Healey dengan kata-kata mudah: memetakan infrastruktur bawah laut semasa waktu aman dan mensabotasnya ketika berlaku konflik. Dan awak tahu apa yang mereka sedang petakan? Kabel bawah laut. Kabel gentian optik itu yang terletak di dasar lautan menghubungkan United Kingdom dengan seluruh dunia, dan disitulah, percayalah, 99% daripada semua komunikasi antara bangsa di planet ini berlaku. Perbualan Anda di WhatsApp, transaksi perbankan Anda, panggilan video Anda, semua kandungan internet, semuanya. Jika kabel-kabel ini dipotong, United Kingdom bukan sahaja kehilangan akses kepada internet, malah kehilangan akses kepada sistem keuangan global, komunikasi ketenteraan, dan juga fungsi asas ekonomi moden. Operasi Britain untuk mengekori pihak Rusia adalah sangat besar. Sebanyak 450 jam penerbangan pesawat rondaan beribu-ribu batu nautika dilalui oleh sebuah fregat Britain dan sekutu Norway. Dan 500 anggota tentera Britain terlibat siang dan malam selama berminggu-minggu dalam keadaan yang Healey sendiri gambarkan sebagai sangat mencabar Dan berbahaya. Dan apabila pihak Rusia akhirnya berundur, menteri itu memastikan untuk menghantar message secara terbuka. Secara terus terang, tanpa berselindung. Sambil memandang ke arah kamera, beliau berkata, "Kepada Presiden Putin, saya katakan, kami nampak Anda. Kami nampak aktiviti Anda di sekitar kabel dan saluran pipe kami. Dan sebarang cobaan untuk merosakkannya tidak akan ditoleransi dan akan membawa akibat yang serius." Ini adalah jenis ayat yang 5 tahun lalu akan kedengaran seperti skrip film. Hari ini ia adalah kenyataan rasmi kerajaan British, tetapi kapal selam Guji hanyalah salah satu senjata dalam peperangan ini. Yang satu lagi adalah bertentangan sepenuhnya dengan mereka. Ia tidak menelan belanja berbilion, tidak memerlukan latihan ketenteraan, tidak memerlukan teknologi rahsia. Dan justru kerana itu, mungkin ia lebih berbahaya lagi. Pada Oktober 2025, seorang hakim British telah menjatuhkan hukuman penjara 17 tahun kepada seorang pemuda bernama Dylan Earl, berumur 21 tahun. Earl bukan seorang perisik, tidak mempunyai latihan ketenteraan, bukan orang Rusia. Dia hanyalah seorang pengedar dadah kecil dari kawasan tengah England yang sentiasa tidak berpuas hati dengan kehidupannya. Dia mencari, menurut kata-katanya sendiri kepada pakar psikiatri, satu permulaan baru. Dia menemui permulaan baru itu melalui saluran tanpa nama di Telegram yang dipanggil Private Bot.
Saluran ini yang dikawal oleh operatif yang berkaitan dengan kumpulan Wagner, milisia upahan Rusia yang terkenal, menjemput orang Eropah untuk menyertai penentangan terhadap sekutu Ukraine. Kontraknya mudah, misi dibayar dengan mata wang kripto, tanpa wajah, tanpa nama, tanpa tanda tangan. Earl setuju. Dia menerima 5.000 euro dalam bentuk kripto. Dan pada bulan Mac 2024, dia dan rakannya membakar sebuah gudang di timur London. Gudang itu milik sepasang suami istri Ukraine yang menghantar terminal Starlink kepada askar-askar di Ukraine. Kerugian melebihi 1 juta pound. Dan disinilah titik yang mengubah segalanya. Earl bukanlah kes terpencil. Dia adalah sebahagian daripada model itu. Model yang dipanggil oleh perisikan barat sebagai Uber bagi sabotage. Daripada melatih agen profesional selama bertahun-tahun, Rusia kini hanya mengupah pihak luar untuk melakukan kerja kotor itu. Mereka merekrut penjenayah murahan, membayar melalui Telegram dengan kripto, dan tidak pernah muncul lagi. Jika individu itu ditangkap, Rusia menafikan segala-galanya. Jika berjaya, tiada siapa dapat membuktikan siapa yang mengarahkan. Menurut Institut Kajian Strategik British, lebih daripada 50 perbuatan sabotaj di Eropah antara 2020 hingga pertengahan 2025 Mengikut corak yang sama. Terdapat kebakaran di pusat membeli belah di Warsaw, kebakaran bus di Prague, serangan ke atas pusat logistik yang tersebar di seluruh benua. Semuanya diatur melalui message di Telegram, dilaksanakan oleh penjenayah tempatan. Dibayar dengan mata wang digital. Tapi disinilah cerita ini menjadi benar-benar menakutkan. Kerana perang yang tidak kelihatan ini bukan sahaja menyerang gudang-gudang tanpa nama di timur London, ia sedang sampai ke peringkat tertinggi kerajaan Britain. Menurut laporan terbaru dari Royal United Services Institute, pusat penyelidikan pertahanan yang paling dihormati di United Kingdom, hartanah yang dikaitkan dengan Perdana Menteri sendiri, Keir Starmer, telah menjadi sasaran kebakaran yang disyaki mempunyai kaitan dengan Rusia. Diplomat Rusia telah didapati cuba memasuki kawasan terhad di Parlimen Britain. Dan saluran Telegram yang mempunyai kaitan dengan Rusia telah didapati menghasut penduduk London untuk melakukan serangan ganas terhadap masjid-masjid. Menurut risikan Britain, ini adalah satu cubaan untuk membakar perpaduan sosial negara dari dalam keluar. Dan apabila United Kingdom cuba bertindak balas, cuba menunjukkan kekuatan, menunjukkan bahawa mereka tidak akan lagi menerima perkara ini secara pasif, hasilnya amat memalukan. Pada 26 Mac 2026, Perdana Menteri Keir Starmer membuat pengumuman yang bombastik. Beliau mengisytiharkan bahawa tentera laut diraja British mulai hari itu diberi kuasa untuk menaiki dan merampas kapal tangki minyak Rusia dari apa yang dipanggil armada hantu. Rangkaian lebih daripada 1,000 kapal lama tanpa bendera yang jelas itu digunakan oleh Rusia untuk menjual minyak bagi mengelak sekatan barat. Ia adalah satu tindakan yang agresif. Ia adalah satu tindak balas. Ia adalah satu message. Dan awak tahu apa yang berlaku selepas itu? Tiada apa-apa. Betul-betul tiada apa-apa. Dalam minggu-minggu berikutnya, beberapa kapal tangki minyak Rusia melintasi Selat Inggris dengan tenang. Salah satu daripadanya diiringi oleh sebuah fregat tentera laut Rusia lengkap dengan peluru berpandu anti kapal. Dan tahu tak apa yang tentera laut British sempat hantar untuk mengiringi? Hanya kapal tangki pembantu biasa. Tanpa persenjataan, tanpa keupayaan ofensif. Seorang wartawan dari akhbar Daily Telegraph yang melaporkan kejadian itu terpaksa menyewa bot nelayan sepanjang 12 meter untuk merakam kerana tiada sebarang kapal tentera British yang tersedia. Pegawai negara British Warhammer didakwa telah menghalang operasi itu kerana bimbang melanggar undang-undang maritim antarabangsa. Maksudnya, United Kingdom memberi kebenaran secara terbuka, tetapi secara dalaman mereka menghentikan semuanya. Tiada kapal Rusia yang telah dirampas. Tiada muatan yang telah dirampas. Tiada apa-apa. Tiada apa-apa. Tetapi yang paling teruk bukanlah operasi yang gagal itu. Yang paling teruk adalah reaksi itu. Seluruh dunia mula ketawa. Donald Trump dalam satu temu bual memanggil armada British sebagai mainan. Setiausaha Pertahanan Amerika Pete Hegseth secara terbuka mengejek Royal Navy yang besar dan berkuasa.
Dan di London, Jeneral-Jeneral British mula mengakui dengan suara perlahan apa yang telah mereka cuba sembunyikan selama bertahun-tahun. Tentera United Kingdom kini berada pada saiz paling kecil dalam 200 tahun terakhir. Dan tentera laut British yang pernah menguasai lautan dunia selama 3 abad kini tidak mampu pun menutup laluan laut mereka sendiri. Dan di sinilah terletaknya masalahnya. Kerana United Kingdom telah menghabiskan 30 tahun terakhir memotong bajet pertahanan, menjual peralatan tentera sebagai besi buruk, menutup pangkalan dan memberhentikan askar. Golongan elit British percaya dengan keyakinan hampir seperti agama bahawa keamanan adalah keadaan akhir bagi manusia. Itu adalah satu perkiraan. Dan seperti yang Anda mungkin sudah perasan, itu adalah perkiraan yang salah. Dan disinilah kita sampai kepada buku peperangan yang kami sebutkan pada awal tadi. Kerana memang dalam konteks inilah kapal selam sedang mengintip kabel. Penjenayah direkrut melalui telegram, Perdana Menteri dengan rumah terbakar, tentera laut dihina. Bahawa Ketua Angkatan Tentera British, Marsial Udara Richard Knighton, akhirnya membuat pengumuman itu. Dalam satu persidangan pertahanan di London pada April 2026, beliau mengesahkan buku peperangan akan kembali. Dokumen ini telah dicipta semasa Perang Dunia Pertama dan sentiasa dikemaskini sehingga kejatuhan Kesatuan Soviet. Ia mempunyai 16 bab dan menerangkan dengan ketepatan yang sangat teliti bagaimana untuk mengubah seluruh United Kingdom. Bandar, kilang, hospital, pasar, sistem komunikasi, semuanya. Daripada sebuah masyarakat sivil yang aman kepada sebuah masyarakat yang berperang. Sepenuhnya dalam masa sehingga 28 hari. Tetapi versi lama Perang Dingin ditulis dengan memikirkan hanya 2 ancaman, pencerobohan Soviet dan perang nuklear. Manakala versi baru yang sedang ditulis pada saat ini perlu berdepan dengan musuh yang menyerang dengan cara yang tiada siapa sangka pada tahun 1989. Kabel dasar laut dipotong, rangkaian elektrik digodam, penagih dadah direkrut melalui telegram, drone menceroboh ruang udara Eropah, dan disinformasi tersebar di media sosial seperti api. Knighton merumuskan perubahan itu dalam satu ayat yang akan menjadi tajuk utama selama bertahun-tahun. Strategi British bukan lagi pertahanan. Sekarang ia adalah ketahanan. Dan ketahanan, menurut beliau, memerlukan penglibatan seluruh masyarakat, bukan hanya tentera. Ia memang cantik di atas kertas, tetapi ada masalah. Kerana melibatkan seluruh masyarakat, memerlukan sumber. Dan United Kingdom selepas 30 tahun memotong pertahanan kini berada dalam kedudukan yang sangat teruk untuk bermula sekarang. Nombor-nombornya memang sangat teruk, tapi untuk anda dapat gambaran, tentera British hari ini hanya mempunyai kira-kira 70,000 askar sepenuh masa. Ini adalah jumlah terkecil dalam lebih 200 tahun. Tentera laut British, seperti yang kita sudah lihat, hampir tidak mampu untuk meronda perairan mereka sendiri. Dan belanjawan pertahanan yang sedang dinaikkan secara berperingkat akan mencapai 3,5% daripada KDNK menjelang 2035, peningkatan terbesar sejak Perang Dingin. Tetapi hanya akan benar-benar mula masuk ke dalam perbendaharaan bermula dari 2027. Dan disinilah kita sampai kepada soalan yang membuat para General British berasa seram sejuk kepada soalan yang tidak lagi boleh diabaikan oleh sesiapa pun di London. Adakah sempat? Adakah sempat untuk membina semula tentera yang telah dihancurkan selama 3 dekad sebelum musuh benar-benar memutuskan untuk menyerang? United Kingdom sudah ketinggalan. Dan menurut kata-kata Ketua Angkatan Tentera sendiri, untuk mengejar Eropah sekarang akan memeritkan. Mungkin perubahan sebenar bukan pada kapal selam atau undang-undang, tetapi dalam pemikiran orang ramai. Sepanjang hidup kita dibesarkan dengan mempercayai bahawa keamanan adalah keadaan semula jadi, sesuatu perkara dan peperangan, ia adalah pengecualian. Tidak lagi. Pada Januari 2026, para saintis dari Buletin Saintis Atom telah meletakkan jam kiamat pada 85 saat sebelum tengah malam. Itulah titik paling hampir dengan pengakhiran yang pernah dicatat oleh jam itu sepanjang sejarahnya. Lebih dekat berbanding semasa krisis peluru berpandu di Kuba. Lebih dekat berbanding bila-bila masa sebelum ini.
Dan apa yang sedang dilakukan oleh United Kingdom sekarang bukanlah reaksi terpencil daripada sebuah pulau Eropah yang bimbang. Ini adalah tanda bahawa seluruh tamadun menyedari bahawa era aman yang selesa telah berakhir. Apa yang akan datang selepas ini, tiada siapa yang tahu. Tetapi United Kingdom akhirnya telah sedar. Di Berek Tentra di Jerman, beberapa tahun sebelum pencerobohan Ukraina, askar-askar Jerman berlatih dalam formasi. Cuma, mereka tidak memegang senapang. Mereka memegang batang penyapu kerana tidak cukup senapang. Di dalam stuh. Ini adalah tentera dari negara terkaya di Eropah dan seolah-olah itu belum cukup, pada Februari 2022, apabila Rusia menceroboh Ukraina, Jerman yang sama ini membuat tawaran ketenteraan pertamanya kepada Kiev. 5,000 topi keledak. Datuk Bandar Ibu Kota Ukraina secara terbuka menyebutnya sebagai satu jenaka. Inilah gergasi yang sedang tidur di Eropah. Tetapi hari ini, 4 tahun kemudian, sesuatu telah berubah. Dan puncanya adalah seorang lelaki sahaja. Lelaki yang paling akan menyesalinya. Kerana Putin, apabila beliau menceroboh Ukraina pada tahun 2022, beliau mempunyai satu kepercayaan. Dia fikir dia tahu dengan tepat bagaimana Barat dan Jerman akan bertindak balas. Sekarang, untuk memahami apa yang berlaku, Anda perlu tahu bagaimana Jerman sampai ke tahap paling teruk. Selepas tamatnya Perang Dingin pada tahun 1991, Jerman membuat satu keputusan. Mereka memutuskan bahawa zaman peperangan besar telah berakhir dan mereka mula membubarkan tentera sendiri tahun demi tahun. Antara 2007 dan 2017, negara terkaya di Eropah hanya membelanjakan 1,2% daripada semua kekayaan yang dihasilkannya dalam setahun untuk pertahanan. Sebagai perbandingan, mana-mana negara anggota NATO mempunyai kewajipan untuk membelanjakan sekurang-kurangnya 2%. Dan kerosakan mula kelihatan. Pada tahun 2018, tentera udara Jerman mempunyai 128 jet pejuang Eurofighter. Hanya 4 yang beroperasi. 124 yang lain berada di darat. Pada awal tahun 2022, beberapa hari sebelum pencerobohan Rusia, Ketua Tentera Jerman Jenderal Alfons Mais menulis satu ayat yang menjadi tular di seluruh dunia. Dia berkata bahawa dia hampir bertangan kosong. Kerana selama beberapa dekad, Jerman telah bertaruh bahawa menjalinkan urusan perniagaan dengan Rusia akan menjamin keamanan. Gas Rusia, kontrak bernilai berbilion euro, perdagangan dalam jumlah besar. Tetapi pertaruhan itu berakhir pada Februari 2022. Dan disitulah gergasi itu mula bergerak. Pada 24 Februari 2022, Rusia telah menceroboh Ukraina. 3 hari kemudian, Kansler Jerman Olaf Scholz naik ke parlimen dan mengumumkan dana kecemasan sebanyak 100 bilion euro setahun pada masa itu juga tanpa perbincangan. Dia memanggil detik itu sebagai Zeitenwende. Yang bermaksud perubahan zaman. Perkataan itu menjadi tajuk utama di seluruh dunia. Cuma apa yang Scholz lakukan hanyalah permulaan, kerana 2 tahun kemudian, Seorang lelaki bernama Friedrich Merz menjadi Chancellor. Dan Merz melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana Kansler Jerman dalam 80 tahun. Dia menulis semula perlembagaan Jerman. Selama beberapa dekad, perlembagaan Jerman mempunyai satu peraturan yang dipanggil Schuldenbremse. Brek hutang yang mengahadkan jumlah yang boleh dibelanjakan oleh kerajaan. termasuk dengan tentera. Merz meyakinkan parlimen untuk mengecualikan perbelanjaan tentera daripada peraturan itu. Maksudnya dia memberikan tentera Jerman wang tanpa had. Dan kemudian, Jerman mula berbelanja. Mari kita mulakan dengan udara kerana di sini dah perubahan paling mengejutkan. Tentera udara Jerman sedang menamatkan perkhidmatan pesawat pejuang Tornado mereka, pesawat lama dari zaman Perang Dingin. Dan membeli F-35. F-35 ialah pesawat pejuang paling canggih di barat. Tidak dapat dikesan oleh kebanyakan radar. Tapi inilah bahagian yang penting. Jerman telah mengambil bahagian dalam perkongsian nuklear NATO sejak tahun 60-an. Apabila mereka menerima bom-bom pertama. B-61 buatan Amerika. Dan misi untuk membawa bom-bom ini adalah tanggung jawab jet pejuang Tornado yang sedang bersarah. Mulai tahun 2030, F-35 akan mengambil alih.
Maksudnya, Jerman sedang mengemaskini kekuatan nuklearnya dengan teknologi paling modern dari Barat. Sebuah negara yang kalah dalam Perang Dunia 80 tahun lalu, kini terbang dengan pesawat paling canggih di dunia, bersedia untuk memasuki pertempuran atom jika perlu. Dan ada lagi, Jerman sedang membangunkan, dengan kerjasama negara-negara Eropa lain, pesawat pejuang tanpa pemandu yang dipanggil Airbus Wingman. Dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Maksudnya, negara yang pada tahun 2018 hanya mempunyai 4 pesawat pejuang yang berfungsi, kini akan mempunyai pesawat pejuang yang terbang tanpa juru terbang. Sekarang mari kita turun ke darat. Jerman sedang bersiap untuk memeterai kontrak ketenteraan terbesar dalam sejarahnya. Projek ini dinamakan Arminius. Nama itu adalah sebagai penghormatan kepada ketua suku Germanik purba yang mengalahkan orang Rom 2000 tahun lalu. Kontrak ini bernilai 40 bilion euro, dan dengan jumlah itu, Jerman akan membeli sehingga 1.800 kenderaan perisai tempur Boxer. 1.800. Untuk Anda bayangkan, seluruh tentera Brazil hanya mempunyai kira-kira 400 kereta kebal perang. Jerman sedang memberi lebih daripada 4 kali ganda jumlah itu dalam bentuk kenderaan berperisai dalam satu kontrak sahaja. Dan yang paling menarik ialah siapa yang sedang menghasilkannya. Syarikat itu bernama Rheinmetall. Selama beberapa dekad selepas Perang Dunia Kedua, tiada siapa dalam masyarakat Jerman yang mahu dilihat berurusan dengan syarikat itu. Pengeluar senjata dianggap sesuatu yang buruk. Hari ini, Rheinmetall bernilai lebih tinggi daripada Volkswagen di pasaran saham. Ya, Anda tidak salah dengar. Sebuah syarikat yang membuat kereta kebal kini bernilai lebih tinggi daripada pengeluar kereta terbesar di Jerman. Inilah yang berlaku apabila mentaliti seluruh negara berubah. Tetapi tentera moden memerlukan lebih daripada sekadar kereta kebal dan pesawat. Ia memerlukan jangkauan. Dan disitulah Jerman sedang membetulkan kekurangan selama 80 tahun. Sejak tamat Perang Dunia Kedua, atas pilihan politik dan sekatan pasca perang, Jerman sentiasa bergantung kepada sekutu untuk sebarang serangan di wilayah musuh yang jauh. Jika perlu menyerang sesuatu lebih dari 500 km, mereka perlu meminta kebenaran. Sekarang, tidak lagi. Jerman sedang membeli 400 peluru berpandu Tomahawk buatan Amerika. Tomahawk mempunyai jangkauan sehingga 2.000 km. Maksudnya, jika dilancarkan dari wilayah Jerman, ia boleh mengenai sasaran jauh di dalam Rusia, termasuk bandar-bandar besar seperti Moskow dan Saint Petersburg. Ini adalah keupayaan serangan jarak jauh yang Jerman tidak pernah miliki, dan ia sedang dibeli secara besar-besaran. Tetapi di sini ada satu perincian yang membuktikan bahwa transformasi ini benar-benar berlaku, dan Rusia sudah mengetahuinya. Pada bulan Julai 2024, 2 tahun selepas Jerman mula melakukan persenjataan semula secara serius, perisikan Amerika telah menemui satu rancangan yang sedang berjalan, rancangan Rusia untuk membunuh Armin Papager. Armin Papager. Beliau ialah Presiden Rheinmetall, lelaki yang sedang menghasilkan kereta kebal dan peluru artileri yang menyokong Ukraine dalam peperangan. Papager hanyalah salah seorang daripada beberapa pemimpin pertahanan Eropa yang menjadi sasaran untuk dibunuh. Perisikan Amerika telah memberi amaran kepada kerajaan Jerman yang kemudian mempertingkatkan perlindungan. Rancangan itu berjaya digagalkan. Namun, mesej dari Rusia sangat jelas. Sesiapa yang menghasilkan senjata yang digunakan menentang Rusia akan menjadi sasaran. Rusia telah memahami lebih awal daripada Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah Barat bahawa persenjataan semula Jerman adalah sesuatu yang nyata. Dan mereka sedang cuba mensabotaj, menakut-nakutkan, membunuh. Cuma, kereta api itu sudah pun meninggalkan stesen. Sekarang, peralatan sahaja tidak cukup untuk membentuk tentera. Tentera memerlukan orang. Untuk pengetahuan anda, tentera Jerman hari ini mempunyai 182,000 askar. Itu adalah jumlah yang kecil untuk sebuah negara dengan 80 juta penduduk. Matlamat Jerman adalah untuk mencapai hampir 1,5 juta anggota tentera terlatih dalam dekad akan datang, termasuk anggota aktif dan simpanan. Dan jumlahnya sedang bergerak ke arah yang betul. Pada tahun 2026, permohonan untuk tentera Jerman meningkat 20% berbanding tahun 2025. Satu generasi penuh rakyat Jerman yang membesar tanpa pernah terfikir untuk berkhidmat, kini sedang mengetuk pintu berek tentera. Kerajaan juga sedang membawa semula satu idea untuk dipertimbangkan yang telah dikuburkan pada tahun 2011.
Kirahan wajib. Selama 14 tahun berkhidmat dalam tentera Jerman. Adalah pilihan. Sekarang, jika pengambilan secara sukarela tidak mencukupi, negara akan memaksa. Tetapi itu masih bukan langkah yang paling simbolik. Lihat pada peta Eropa. Ikut ke timur, Anda akan jumpa Lithuania. Negara kecil, memang kecil, yang bersempadan dengan Belarus, sekutu paling rapat Rusia. Di Lithuania, Jerman baru sahaja menempatkan satu brigade penuh. Brigade Berperisai ke-45, 5.000 askar Jerman sehingga tahun 2027, 150 km dari sempadan dengan Belarus. Dan inilah butiran sejarahnya. Ini adalah brigade Jerman pertama yang ditempatkan secara tetap di luar wilayah Jerman sejak tahun 1945. Pikirkan tentang betapa beratnya perkara ini. 80 tahun selepas Perang Dunia Kedua, askar-askar Jerman kembali ke Eropa Timur. Cuma kali ini bukan sebagai penceroboh, tetapi sebagai pembela. Ini adalah satu gambaran yang ramai warga Eropa yang lebih tua tidak pernah terfikir untuk melihatnya. Dan tiada seorang pun rakyat Rusia yang menjangkakannya. Soalan yang tinggal hanyalah satu. Dengan semua ini, adakah Jerman akan bersedia tepat pada masanya? Pada tahun 2026, Akhbar Jerman Die Welt bersama dengan penganalisis tentera dan bekas pegawai tinggi mengadakan satu simulasi perang. Senarionya adalah seperti berikut. Rusia mencipta satu krisis kemanusiaan di Kaliningrad, wilayah Rusia yang dikelilingi oleh Lithuania dan Poland. Kemudian Rusia menggunakan alasan itu untuk menghantar tentera lalu menceroboh masuk ke sebuah bandar di Lithuania. Dan Anda tahu apa hasil simulasi itu? Dalam beberapa hari, Rusia telah menawan bandar itu. Jerman tergagah. NATO terlalu lambat. Rusia menang. Tentara Jerman mengambil keputusan itu dengan serius. Dan General Carsten Breuer, ketua tentara Jerman, menetapkan tarikh akhir rasmi. Menjelang 2029, Jerman perlu bersedia untuk perang. Kerana menjelang 2029, menurut perisikan Jerman, Rusia akan membina semula kekuatan tenteranya yang hilang di Ukraine. Dan akan dapat menguji NATO. 4 tahun sahaja yang Jerman ada. Ingat tak macam mana kita mulakan video ini? Askar-askar Jerman berlatih dengan batang penyapu. 5,000 topi keledar ditawarkan sebagai bantuan ketenteraan. Datuk Bandar Kiev menyifatkannya sebagai satu jenaka. Pada tahun 2022, itulah Jerman. Pada tahun 2029, bajet ketenteraan Jerman akan lebih besar daripada Perancis dan United Kingdom digabungkan. 7 tahun. Negara yang sama. Skala yang berbeza. Dan sekarang, ingat pada permulaan video tadi, ketika kita bercakap tentang Putin yang mempercayai bahawa dia tahu dengan tepat bagaimana Barat dan Jerman akan bertindak balas terhadap pencerobohan Ukraine. Jadi, sekarang Anda tahu jawapannya. Dia memang silap besar. Binatang buas Jerman sedang dilepaskan dan Putin adalah orang yang memotong rantainya. Putin fikir dengan menyerang Ukraine, dia akan melemahkan Barat. Dia fikir Eropah yang berpecah dengan Jerman yang bersifat pasifis dan bergantung kepada gas Rusia tidak akan tahu bagaimana untuk bertindak balas. Dia mengira masa akan memihak kepadanya. Dia salah mengira. Lelaki yang mahukan Eropah tunduk, kini dia terpaksa berdepan dengan Jerman yang bersenjata lengkap dengan jet pejuang generasi kelima, ribuan kereta kebal, peluru berpandu yang mampu mencapai Moskow dan tentera tetap di sempadan Belarus. Semua itu dia sendiri yang membantu membinanya tanpa sengaja. Dan sekarang, sudah terlambat untuk membalikan keadaan. Semua orang kata bahawa NATO tanpa Amerika Syarikat akan menjadi bencana. Saya terkejut dengan NATO kerana kita membelanjakan trilion dolar untuk NATO. Fikirkan tentang trilion dalam beberapa tahun. Banyak trilion dolar. Saya sebenarnya tidak begitu gembira apabila kita membantu mereka dengan Ukraine. Lihat, Ukraine sudah jatuh dalam sehari jika kita tidak membantu. penganalisis, wartawan, malah sekutu pun curiga. Dan kemudian, Eropah melakukan latihan ketenteraan terbesar pakatan pada tahun 2026.
tanpa seorang pun askar Amerika yang memimpin, dan ia berfungsi lebih baik daripada apa sahaja yang Putin mampu lakukan hari ini. Itu bukan pendapat, itulah yang berlaku di Baltik pada Januari dan Februari tahun ini. Ada satu pertaruhan yang telah dibuat oleh Vladimir Putin selama beberapa dekad. Satu pertaruhan yang mudah, tetapi ia menjadi asas kepada seluruh strategi ketenteraan Rusia di Eropah Timur. Pertaruhannya begini, Pakatan Barat bercakap dengan pantas, tetapi bertindak dengan perlahan. Pada saat negara sekutu diserang, ahli-ahli pakatan akan mula berdebat. Mereka akan saling menghubungi. Mereka memerlukan beberapa hari, mungkin berminggu-minggu untuk menggerakkan tentera, peralatan, bahan api. Dan dalam tempoh kelumpuhan itu, Rusia sudah pun mendapat apa yang diinginkannya. Ini bukan teori. Itulah yang disahkan sendiri oleh latihan perang barat. Perikatan itu akan tiba lewat. Tetapi ada satu soalan yang lebih besar di sebalik semua ini. Satu soalan yang tiada siapa tahu jawapannya. Negara-negara yang berbeza, dengan bahasa yang berbeza, tentera yang berbeza, kepentingan yang berbeza, bolehkah mereka bertindak sebagai satu kekuatan tunggal apabila keadaan memerlukan? Soalan itu kekal tidak terjawab selama beberapa dekad, tetapi pada kamu semua, pertaruhan itu telah diuji. Dan keputusannya bukanlah seperti yang Kremlin harapkan. Perikatan tahu bahawa mereka perlu menyelesaikan masalah ini. Dan penyelesaiannya adalah sesuatu yang tidak dijangka oleh ramai orang. Pada Januari tahun ini, organisasi itu mengaktifkan sesuatu yang 2 tahun lalu masih belum wujud. Pasukan tindak balas bersekutu yang dicipta khusus untuk bertindak pantas dalam sebarang kecemasan. Konsepnya mudah. Tentera dari pelbagai negara yang telah ditetapkan lebih awal dilatih bersama, bersedia untuk bergerak dalam beberapa hari, bukan minggu. Latihan Steadfast Dark 2026 merupakan ujian terbesar bagi pasukan ini. Sehingga hari ini, 10.000 askar dari 13 negara bergerak serentak melalui darat, laut, dan udara dari pelbagai lokasi di Eropah ke Jerman. Dalam beberapa minggu, bukan bulan, ia tidak pernah berfungsi seperti ini sebelum ini. Dan buat pertama kalinya dalam tempoh yang lama, Barat bukan sahaja berjanji, tetapi membuktikannya. Tanpa Amerika Syarikat sebagai ketua di bawah kepimpinan Jerman, dan ia berjaya, akhirnya Eropah telah sedar. Dan ia membuktikan bahawa apabila Eropah memutuskan untuk bertindak, ia akan bertindak. Menteri Pertahanan Jerman mengikuti latihan tersebut secara pribadi. Kenyataannya ringkas dan terus terang. Pakatan itu bersatu dan bersedia untuk bertindak. Itu bukan sekadar ucapan, itulah yang beliau lihat dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi latihan itu mendedahkan sesuatu yang tidak pernah dipersiapkan oleh mana-mana kenyataan rasmi untuk dilihat dunia. Kubeteka apa yang berlaku seterusnya? 20 Februari 2026. Laut Baltik, 5 darjah di bawah sifar, ribut salji, angin kencang. Keadaan yang akan melumpuhkan operasi mana-mana pasukan yang kurang bersedia. Sebuah drone berlepas dari dek kapal perang Turki, Anadolu. Ia terbang di atas laut yang membeku. Ia mengesang sasaran. Ia melepaskan 2 peluru berpanduan tepat. Tepat kena. Dan ia mendarat semula di kapal tanpa bantuan, secara autonomi. Nampak mudah, tapi sebenarnya tidak. Ini adalah kali pertama dalam sejarah pakatan bahawa drone tempur berlepas dari kapal, menyerang sasaran di laut dan kembali semula. Ia tidak pernah berlaku sebelum ini. Dan Turki yang menulis bab ini, bukan Amerika Syarikat, bukan United Kingdom. Turki dengan teknologi yang dibangunkan dalam negara sendiri di Laut Baltik di ambang pintu Rusia. Dan ini mempunyai akibat yang lebih daripada sekadar simbolik. Sebuah drone yang agak murah beroperasi dari kapal memaksa musuh untuk melabur dalam sistem pertahanan yang semakin mahal. Sumber yang Rusia pada masa ini memang tidak mampu alihkan dari Ukraine. Dan bukan hanya drone itu sahaja. Dalam latihan yang sama, askar-askar Spanyol menyelam ke dalam air beku untuk menyediakan pantai sebelum pendaratan. Pesawat pejuang Jerman meronda ruang udara. Pasukan khas Turki dan Spanyol.
turun dari helikopter di pantai di bawah perlindungan tembakan. Semuanya diselaraskan. Semuanya diintegrasikan. 13 negara beroperasi sebagai satu entiti tunggal. Itulah yang selama berdekad-dekad dikatakan Putin tidak akan pernah berlaku. Setiausaha Agung Perikatan memberikan angka itu pada Januari tahun ini. Rusia kehilangan antara 20 hingga 25 ribu askar setiap bulan di Ukraina. Setiap bulan. Anggaran Barat menunjukkan bahwa sejak 2022, Rusia telah mencatat lebih daripada 1.200.000 korban, termasuk yang terkorban dan cedera. Rusia dan China sering mengatakan bahwa Pakatan Barat Sudah mati, berpecah dan lemah. Sementara itu, 13 negara beroperasi bersama sebagai satu tentera. tanpa sesiapa pun perlu menghubungi Amerika Syarikat untuk meminta kebenaran. Fikirkan tentang itu sekejap. Sementara pakatan itu berlatih integrasi dengan drone, penerbangan dan pasukan darat, Rusia menghantar tenteranya ke posisi Ukraina. Dengan kos ribuan nyawa setiap minggu, terasing tanpa sekutu tentera yang sebenar. Menggunakan peluru berpandu dari Korea Utara dan drone Iran untuk cuba mengekalkan perang yang menurut kerajaan Rusia sendiri sepatutnya telah berakhir dalam beberapa hari pada tahun 2022. Pertaruhan Putin tidak gagal secara kebetulan. Ia gagal kerana pakatan telah berubah dan dia tidak menyedarinya tepat pada masanya. Tetapi apa yang akan berlaku sekarang adalah bahagian yang kebanyakan orang abaikan. Steadfast Dart bukan latihan, ia adalah raptai. Pasukan tindak balas bersekutu akan bertambah, latihan akan meningkat. Perikatan tidak sedang berlatih untuk satu senario. Sedang berlatih untuk semua senario. Eropah yang sebelum ini 100% bergantung kepada Amerika Syarikat untuk mempertahankan diri kini menjadi sejarah. Bukan kerana orang Amerika telah pergi, mereka masih menjadi tonggak utama perikatan. Tetapi kerana Eropah akhirnya memutuskan untuk tidak hanya bergantung kepada mereka. Inilah yang paling ditakuti oleh Putin. Bukan satu perikatan yang dipimpin oleh Amerika Syarikat, tetapi satu perikatan yang boleh berfungsi tanpa mereka. Dan jawapan kepada soalan yang telah lama tergantung selama beberapa dekad, adakah negara-negara yang berbeza mampu bertindak sebagai satu? Jawapannya, sekurang-kurangnya buat masa ini adalah ya. Dan pada Februari 2026 di Laut Baltik, ketika ribut salji melanda dan suhu -5 darjah, pakatan itu wujud buat pertama kalinya. Dari piramid konkrit di sempadan Lituania hingga ke pesawat pejuang halimunan Jerman. Dari kapal selam pengintip di Atlantik hingga drone Turki di atas Baltik yang membeku. Semuanya adalah cerita yang sama. Sebuah benua yang tidur selama 30 tahun Percaya bahawa keamanan akan kekal selama-lamanya. Dan kini sedang berlumba dengan masa untuk melindungi dirinya. Bahagian yang tiada siapa tahu lagi ialah sama ada sempat atau tidak. Putin bertaruh masa tidak akan cukup. Eropah pula bertaruh masa akan cukup. Dan tahun-tahun akan datang akan menentukan siapa yang betul. Jika analisis ini membuat anda melihat dunia dengan cara yang berbeza, tinggalkan komen anda di bawah. Ambil peluang ini untuk berkongsi dengan mereka yang perlu faham apa yang sedang dipertaruhkan dan langganlah saluran ini. Kisah ini baru sahaja bermula. Jumpa anda di video seterusnya.